Perolehan kerja diberi kelonggaran percepat projek rakyat. RM500 juta diperuntuk melalui IKR laksana projek kecil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Gubernur Bank Negara yang baru, Datuk Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghafur. Dalam catatan di Facebook beliau, Perdana Menteri yakin Datuk Sheikh Abdul Rashid mampu meneruskan kebijakan moneteri yang mapan dan stabil. Perdana Menteri turut menaruh sepenuh kepercayaan kepada Datuk Sheikh Abdul Rashid dalam menepani cabaran semasa sekaligus mencipta lonjakan yang baharu buat negara tercinta. Datuk Sheikh Abdul Rashid bakal mengambil alih jawatan Gubernur daripada Tan Sri Nur Syamsiah Mohamad Yunus yang dijadual menamatkan khidmatnya pada 30 Jun ini. Perdana Menteri tidak ketinggalan mengutuskan penghargaan kepada Tan Sri Nur Syamsiah atas jasa bakti beliau mengemudi Bank Negara, terutama ketika negara melalui saat-saat sukar sepanjang tempoh dibelenggu pandemik COVID-19. Kerajaan bersetuju memberi kelonggaran dalam urusan perolehan kerja di bawah arahan Perbendaharaan AP 182. Ia selari komitmen dibuat Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2023 untuk mempercepat pelaksanaan projek prasarana rakyat, khususnya projek sekolah dan klinik DAIF. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan pengecualian itu melibatkan semua kementerian serta agensi pelaksana sehingga di peringkat negeri dan daerah. Ia melibatkan perolehan projek penyelenggaraan dan pembaikan kecil dengan had nilai sehingga RM1 juta. Kelonggaran kaedah perolehan turut diberikan dengan had nilai sebut harga perolehan kerja ditingkatkan kepada RM1 juta berbanding RM500,000 sebelum ini. Had perolehan secara cabut undi turut ditingkatkan kepada RM200,000 berbanding RM100,000 sebelumnya. Pelibatan kontraktor kecil pelbagai kelas juga digalakkan menerusi kemudahan pembiayaan secara financial close bagi memastikan kontraktor tiada masalah aliran tunai dan kerja siap mengikut jadual. RM500 juta disediakan di bawah inisiatif kemudahan rakyat IKR bagi membantu rakyat menerusi penambahbaikan infrastruktur kecil awam. Ia melibatkan pelaksanaan projek baharu dan baik pulih. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata orang ramai boleh memaklumkan secara terus keperluan infrastruktur di kawasan masing-masing dengan kos tidak melebihi RM200,000. Sekurang-kurangnya 2,500 projek dijangka mampu dilaksanakan dengan peruntukan berkenaan sekaligus membantu kontraktor kecil di seluruh negara mendapatkan projek. Kita akan tengoklah permohonan itu supaya kita cuba maksimalkan kepada permohonan-permohonan yang masuk akal, yang kecil-kecil lah, maksudnya yang RM50,000, RM60,000. So we hope that dia akan memanfaatkan jauh lebih banyak daripada 2,500 projek lah. Dan dia juga bergantung pada tempat-tempat lah. Selalunya dia projek-projek baiki ni kadang-kadang 30-40 ribu pun ada, 50 ribu kan. So orang ramai boleh membuat permohonan di laman sesawang ikr.economy.gov.my bermula hari ini. Syarikat Telekomunikasi bakal mengumumkan beberapa berita baik berkaitan pelaksanaan rangkaian 5G menjelang hujung bulan ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, perjanjian akses yang telah ditandatangani syarikat terbabit membolehkan mereka menepati perkhidmatan 5G. Capaian pelaksanaan rangkaian 5G di bawah DNB telah mencapai 62.1%. Ini satu pencapaian yang membanggakan. Namun jauh lagi perjalanan kita untuk capai 80% coverage of populated areas ataupun rangkaian kawasan berpenduduk. Semua berjalan dengan lancar. InsyaAllah menjelang tahun depan kita akan dapat satu peralihan dari single wholesale network kepada dual network, insyaAllah. Peralihan kepada model dwi rangkaian itu akan dilaksana berpandukan syarat yang selari dengan amalan di peringkat global yang menawarkan kepelbagaian rangkaian.
Dalam perkembangan lain, keyakinan pelabur kepada Malaysia kini semakin baik sekaligus mendorong lebih banyak pelaburan masuk ke negara ini tidak lama lagi. Fahmi memaklumkan keyakinan itu dizahirkan para pelabur ketika lawatan kerja sempena Minggu Teknologi London LTW 2023. Tambah beliau, misi pelaburan ke LTW 2023 pada 12 hingga 16 Jun lalu menyaksikan Malaysia meraih komitmen pelaburan bernilai 8.3 bilion ringgit dalam pelbagai sektor teknologi digital. Kita meninggalkan satu perasaan yang sangat positif di kalangan para pelabur yang mana mereka merasakan dengan hala tuju kestabilan politik dan juga keupayaan Malaysia sekarang untuk menjadi salah satu pusat tumpuan bagi pelaburan, maka mereka ada keyakinan tambahan. InsyaAllah tidak mustahil dalam masa yang tidak berapa lama dari sekarang, kita akan dapat saksikan lebih banyak pelaburan masuk ke dalam negara kita. Sementara itu, industri kandungan Malaysia disasar dapat menyumbang 6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding ketika ini 1.6%. Terlebih dahulu saya bagi pihak CCAM dan pengajar Majlis Finans, tetamu-tetamu dan peserta edisi perniagaan dan mengenali pasaran seperti This can be done if we attend to some of the problems that have been raised by industry. Some of it has to do with welfare of workers. Some of it has to do with systemic issues. Things related to certain penambahbaikan or reforms that need to be done, for example, within FINAS or the Akta FINAS. These are things that we're looking into, as well as support bringing films overseas. Beliau ditemui pemberita pada sidang media selepas program Connect Asia 2023 di Petaling Jaya. Kekosongan jawatan doktor kontrak akan diisi segera bagi mengelak krisis kekurangan kaki tangan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya akan memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan awam tidak terjejas ekoran penyerapan kira-kira 4,000 doktor kontrak ke perjawatan tetap. Jadi saya tak rasalah kita akan meminggirkan doktor-doktor ini. Jadi bila dia masuk penempatan, dia daripada houseman kepada MO, jadi tentu ada penggantian selepas pada itu. Jadi insya-Allah semua tu kita akan pertimbangkan. Jadi jangan bimbang, kemaslahatan petugas kita akan ambil perhatianlah. Jelas beliau, Jawatankuasa Peringkat Tertinggi HLC sentiasa mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak dan mengambil kira pandangan mengenai perkhidmatan kesihatan awam. Ia termasuk pertemuan dengan Persatuan Perubatan Malaysia MMA dan beberapa pihak lain untuk mendapatkan hasil terbaik. Kota pengambilan pelajar perubatan di Institut Pengajian Tinggi IPT tempatan dikekalkan pada 4,820 orang setahun. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jika dihadkan ia akan merugikan negara. Kementerian akan terus kekalkan jumlah yang telah kita tetapkan kerana antaranya permohonan ramai untuk mengambil jurusan perubatan dan kadar yang ditetapkan untuk universiti tempatan adalah murah. Maka dengan demikian kita sebenarnya melakukan pendemokrasian pendidikan. Kita membenarkan membolehkan ramai mohon untuk ambil perubatan. Jadi kalau kita kurangkan dalam negara, maka sudah tentulah terpaksa ada ramai yang kena pergi luar negara dan kosnya sangat tinggi. Siswazah perubatan dalam negara pada 2021 adalah seramai 3,132, manakala bagi 2022 seramai 3,934 orang. Antara faktor jumlah siswazah yang rendah adalah kegagalan menamatkan pengajian dan menukar jurusan. Subjek Bahasa Melayu dan Sejarah kekal sebagai syarat lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pencapaian SPM 2022 menunjukkan peningkatan pencapaian bagi kedua-dua subjek berkenaan.
Setakat ini kita kekal dengan pendirian kita untuk Bahasa Melayu dan Sejarah kerana impaknya apa? SPM baru ni sejarah meningkat dengan sangat tinggi dan sangat baik keputusan bagi mata pelajaran sejarah. Ini menunjukkan bahawa anak-anak kita tidak ada masalah menguasai sejarah. Barangkali cuma intervensi yang lebih agresif perlu kita laksanakan, khususnya pemerkasaan Bahasa Melayu dan juga pemerkasaan sejarah. Okey. Sementara itu, tambah beliau, tiada keperluan untuk menambah subjek syarat lulus SPM buat masa ini. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penutupan Program Bahasa Melayu SJKC dan SJKT Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan menafikan spekulasi berkaitan penurunan grade pemarkahan bagi sijil pelajaran Malaysia 2022. Tak betul lawaan tu. Kita ada standard kita dan kita cukup jaga standard itu dan kita harus berlaku adil dalam konteks apabila pemarkahan ini dibuat, dia haruslah mengikut merit dan standard yang telah pun kita guna pakai selama ini. Masyarakat perlu menghayati konsep wasatiyah atau nilai kesederhanaan bagi memenuhi agenda yang ditetapkan dalam Tonggak Madani. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, ia sekaligus mampu menangkis fahaman ekstremis agama dan membendung ideologi perkauman yang sempit. Dalam Islam, nilai-nilai ini dipanggil nilai-nilai wasatiyah. Menurut Al-Quran, Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umatan wasatan, yakni umat pertengahan yang sederhana, sebagai saksi kepada umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad menjadi saksi kepada umat. Ini bermakna bahawa nilai-nilai dan cara hidup kesederhanaan adalah sunnah Nabi yang patut dicontohi oleh umatnya. Beliau juga berpendapat 6 rukun Malaysia Madani merupakan prinsip umum, sejagat dan universal yang kekal relevan sehingga ke hari ini. Saya ingin menegaskan bahawa semua rukun ini boleh membantu negara mengatasi masalah ekstremisme sekiranya ia difahami dengan baik, diterjemahkan ke dalam bentuk polisi dan agenda pembangunan dan dihayati dengan kesungguhan oleh rakyat. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tau? Wah! Sama-sama kita akan kian bijak berkesan literasi digital. Bersua kembali. Kesalahan yang sama dilakukan di atas jalan raya iaitu pemandu tidak memiliki lesen pemandu terutamanya dalam kalangan warga asing. Meninjau operasi pemandu warga asing Ops Pewa JPJ Kuala Lumpur di sekitar Selayang. Wartawan Audi Muhammad Noor ada laporannya. Operasi melibatkan 85 pegawai dan anggota berlangsung bermula 9 pagi telah memeriksa 1,250 kenderaan. Seramai 52 pemandu asing ditahan atas pelbagai kesalahan jalan raya selain kesalahan berkaitan imigresen. Ia melibatkan 13 warga Bangladesh, Myanmar 12, Pakistan 10, India 10 dan Indonesia 9. Kebanyakan yang ditahan melibatkan pekerja pembersihan. Jadi kita mengesahlah kepada pengurus syarikat di luar sana itu supaya memastikan tidak mengambil pekerja daripada warga asing ni. Selain pada itu juga untuk makluman pihak JPJ juga akan mengambil tindakan kepada pemilik syarikat ni lah mengeluarkan saman ke atas mereka sebab membenarkan warga-warga asing ini menjalankan aktiviti memandu menggunakan syarikat untuk kenderaan perdagangan ini lah. Secara keseluruhan, sebanyak 115 kenderaan diambil tindakan.
Selain kesalahan tiada lesen memandu, juga melibatkan kesalahan cukai jalan dan insurans tamat tempoh serta salah guna lesen kenderaan motor serta lain-lain kesalahan. Untuk makluman, pada hari ini kita telah berjaya mengeluarkan sebanyak 207 notis. Daripada 207 notis tersebut, kita telah berjaya menyita sebanyak 39 buah kenderaan, iaitu daripada 39 tu ialah 15 lori, kereta 1, motosikal 22 dan forklift 1. Warga asing yang tidak memiliki lesen memandu dan lesen kenderaan barangan akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 26-1 lesen-lesen memandu dan Seksyen 57-lesen vokasional bagi kenderaan barangan dan kenderaan pekerja Akta Pengangkutan Jalan 1987. Audi Muhammad Noor, RTM. Reputasi serta pengalaman Lembaga Tabung Haji TH dalam mengendalikan operasi haji di Tanah Suci sentiasa menjadi sumber rujukan negara lain. Antaranya Thailand yang mempunyai bilangan penduduk Islam minoriti. Pertemuan tahunan antara TH dengan rombongan haji Thailand berkongsi ilmu untuk penambahbaikan pengurusan haji. Pengurusan dana TH yang kukuh seterusnya membolehkan urusan haji dilaksana dengan baik setiap tahun turut jadi topik perbincangan. Tabung haji mempunyai dana yang kukuh supaya kita boleh membuat urusan-urusan yang berkaitan dengan penempahan bilik hotel, penempahan penerbangan. Ini semua dapat dilakukan dalam tempoh jangka yang lebih panjang. Termasuklah perjanjian kita yang telah pun kita sebut sebelum ini dengan masyarakat, dengan apa semua. Ini adalah kerana kita mempunyai satu dana yang kukuh yang boleh kita masuk ke dalam perjanjian yang lebih panjang. Ibu Pejabat TH di Mekah menerima kunjungan dan lawatan rombongan haji dari Beksah Thailand yang diketuai Zaki Abdul Aziz Pitakumpun. So this kind of development that Malaysia has been proposed to many countries. I think I have to admit that Malaysia is a role model rather than some Muslim country in terms of educating people from very young generation to save for the religious mission like a Hajj. Thailand juga pernah menjadi jemputan semasa muzakarah dan nadwah di Malaysia bagi tujuan yang sama.